kita hari ini adalah masalah pendengaran. Apakah itu masalah pendengaran? Salah pendengaran berlaku kepada individu yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas disebabkan oleh kecacatan saraf. Pendidikan untuk golongan istimewa. Pendidikan untuk golongan istimewa di Malaysia dikenali sebagai pendidikan khas. Golongan yang menerima pendidikan dalam sistem ini adalah murid yang mempunyai masalah beraspek pendengaran, pertuturan, penglihatan dan masalah pembelajaran. Mengesan masalah pendengaran bukannya sesuatu yang mudah. Hal ini demikian kerana masalah pendengaran merupakan masalah yang tersembunyi dan tidak boleh ditentukan melalui pemerhatian fizikal. Pengalaman itu dirasakan sendiri oleh Muhammad Helmi Hanifah, 36 tahun, yang mendapati anak bungsunya Muhammad Farzan pada ketika itu berumur 2 tahun telah mengidap masalah pendengaran. Pada masa yang sama, adik Farzan turut mengidap masalah pertuturan, iaitu hanya mampu bertutur dalam bahasa asing. Adik Farzan disahkan mengalami masalah pendengaran setelah menjalani beberapa ujian di klinik dan bukannya mengalami masalah pendengaran sejak lahir. Tambahan pula, adik Farzan hanya mampu mendengar bunyi yang amat kuat seperti bunyi kapal terbang. Pada umur 3 tahun, Muhammad Farzan telah menjalani pembedahan implan kokliar pada kedua-dua telinganya dan menjalani terapi pertuturan. Kini, dia berupaya untuk mendengar dan bertutur seperti biasa dengan alat bantuan pendengaran. Dia bercakap tapi dalam bahasa yang kita tak faham. Bahasa dia lah. Contoh dia macam dulu dia suka sebut perkataan macam different language lah. Lele operator macam pelik lah. So, kita, tapi benda tu macam common lah juga. 2-3 benda yang lebih kurang. He would hear if we didn't turn the FM system on. So let's get it going. The teacher in this classroom has forgotten to put on his FM microphone. Without the microphone turned on, it's almost impossible for a child with a hearing loss to hear clearly. Let's listen to what a child with a hearing loss will hear with the FM unit turned off. I know that we had written down at least 2 or 3 ideas each, and we had written them down in our notebooks. So if everybody remembered to bring their notebooks with them, you can reach in your... Without an FM system on, the child is going to be hearing very muffled speech, or like they're listening from a very great distance. Okey, yang kedua kita dapat lihat adalah untuk kanak-kanak. Okey, kanak-kanak juga memakai alat pendengaran untuk bantuan mereka dalam belajar. Okey, seterusnya teknik PDPC untuk kanak-kanak belajar. Mereka belajar sambil bermain. Okey, kita dapat lihat yang pertama mereka menggunakan penukul untuk dijadikan alat muzik. Seterusnya mereka memukul paha mereka masing-masing. Dan yang ketiga, mereka bernyanyi beramai-ramai. Seterusnya adalah mereka, aktiviti kedua adalah mereka bercerita. Okey, mereka bercerita bersama dengan guru. Guru memanggil mereka ke depan untuk menceritakan apa yang guru tersebut pegang. Okey, dengan itu mereka berasa lebih seronok untuk bercerita kerana mereka merasa guru menghargai apa yang mereka buat. Okay, mereka juga saling berkomunikasi sesama sendiri antara kawan dengan kawan untuk lebih memahami apa yang guru terangkan. Seterusnya aktiviti yang ketiga iaitu mereka belajar membaca bersama guru. Guru mengajar mereka apa yang tertera, apa yang guru tulis di papan putih untuk mereka terangkan semula kepada guru supaya guru tahu mereka lebih faham. Kepesatan dan kecanggihan teknologi masa kini telah berjaya mewujudkan beberapa peralatan khas untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bertutur sama seperti kanak-kanak lain. Dalam negara kita sendiri, usaha untuk mendiagnosis kanak-kanak yang bermasalah pendengaran seawal yang mungkin telah pun dilaksanakan di beberapa buah hospital kerajaan, hospital universiti dan hospital swasta. Ini bermakna kanak-kanak bermasalah pendengaran ini akan dikenal pasti lebih awal. Dipakaikanlah alat amplifikasi yang sesuai serta mendapat latihan pemulihan awal supaya dapat bersaing dengan perkembangan kanak-kanak ini.
kanak-kanak sebaya dengannya. Assalamualaikum dan selamat pagi murid. Kita semua boleh duduk. Sekarang kita belajar bahasa Malaysia tahun 2. Ini ada gambar. Proses pembelajaran responden bagi murid ketidakupayaan pendengaran, guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan PDPC yang disampaikan kepada murid berkesan. Antaranya adalah penggunaan teknologi yang terkini iaitu computerable dan kit media. Antara dua ini adalah memainkan peranan yang penting dalam memastikan murid-murid lebih fokus dalam pembelajaran. Seterusnya, alat bantu mengajar yang berbentuk visual iaitu video dan gambar. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting juga dalam memastikan murid lebih memahami tentang PDPC yang diajar oleh guru. Selain itu, penggunaan bahasa isyarat amat diperlukan dalam PDPC yang dijalankan kerana murid ketidakupayaan pendengaran ini lebih memahami dengan bahasa isyarat yang disampaikan oleh guru mereka. Akhir sekali, menyediakan kemudahan kepada murid-murid ketidakupayaan pendengaran, sebagai contoh menyediakan alat bantu pendengaran kepada murid-murid supaya apabila PDPC dijalankan, murid dapat mendengar dengan lebih jelas. Gas, goreng, kita hubung, pencang, kerana Susun atau kelas bagi murid ketidakupayaan pendengaran. Susunan kelas yang sesuai digunakan oleh murid ketidakupayaan pendengaran ini adalah berbentuk U-shape yang bermaksud berbentuk ladang, di mana guru lebih senang untuk memantau dan mengajar murid-murid. Seterusnya, bilangan murid di dalam kelas juga tidak boleh melebihi 10 orang kerana lebih memudahkan guru untuk memantau seorang demi seorang murid ketidakupayaan pendengaran ini. Selain itu, persekitaran yang kondusif di mana di dalam kelas tersebut tidak boleh berbunyi bising supaya murid-murid lebih fokus dengan pengajaran guru. Di samping itu, penggunaan perabot di dalam kelas juga perlu dititik beratkan oleh guru, di mana di dalam kelas murid ketidakupayaan pendengaran hanya boleh menggunakan perabot kayu sahaja. Hal ini kerana untuk mengelakkan daripada timbulnya bunyi yang kuat. Pintu dan tingkap juga perlu ditutup supaya tidak ada bunyi lain yang memasuki di dalam kelas tersebut semasa guru mengajar. Hal ini kerana untuk mengelakkan bunyi yang bercampur dengan suara guru. Yang terakhir sekali adalah pencahayaan di dalam kelas. Cahaya tidak boleh terlalu terang dan juga tidak boleh Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan pembelajaran dan pengajaran jika menjadi guru di sekolah menengah. Guru itu sendiri perlu diberikan latihan kemahiran penggunaan ICT dan pengetahuan mengenai kegunaan teknologi, boleh menggunakan kemudahan teknologi dan ICT yang semestinya berada di sekolah untuk proses pembelajaran yang mereka akan ajar. Yang kedua ialah guru berkeperluan khas perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran kerana personaliti murid-murid berkeperluan khas ini semestinya berbeza dan perangai mereka sukar diduga. Oleh itu, guru berkeperluan khas perlu sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal mereka. Yang ketiga ialah penggunaan alat bantu mengajar yang lebih efektif, kreatif dan mampu menarik minat mereka untuk fokus dalam pembelajaran. Kerana penggunaan EBM ataupun bahan bantu mengajar ini boleh mempengaruhi emosi mereka. Contoh bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk proses pembelajaran ialah fotografi, filem, gambar dan video. Penggunaan alat bantu mengajar seperti yang disebutkan tadi penting kerana mereka tidak dapat mendengar tapi mereka boleh melihat. Jadi melalui mereka boleh visualkan sesuatu pembelajaran. Dasar inklusif OKU. Ia bertujuan bagi menghapuskan pengasingan pelajar OKU daripada pelajar lain
menerusi garis panduan yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, ia bertujuan bagi memastikan kemudahan dan sistem sokongan pendidikan berterusan diberikan kepada pelajar OKU yang mendapat tempat di universiti awam atau swasta. Terdapat beberapa objektif dasar ini. Yang pertama, mewujudkan infrastruktur mesra OKU. Yang kedua, menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif kepada kesemua kategori MBK. Yang ketiga, mewujudkan budaya komuniti yang prihatin dan peduli terhadap OKU. Yang keempat, menyediakan program pembangunan kerjaya bagi OKU. Yang kelima, mewujudkan persekitaran berasaskan kasih sayang, hormat menghormati dan kegembiraan. Yang terakhir, menolak segala diskriminasi terhadap golongan OKU. Komuniti, kita telah ditubuhkan sejak tahun 2012, alhamdulillah, dan kita telah mengambil langkah-langkah inisiatif untuk melaksanakan dasar inklusif polisi. Sokongan luar yang diperolehi responden. Kerajaan negeri menyumbangkan sejumlah RM10,000 kepada kontingen Selangor Kesukan Orang Pekat Malaysia ke-19 2016 SOKMA yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak Oktober ini, kata Exko Kesihatan Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga Dr. Daroya Alwi. Katanya sumbangan diberikan bagi melengkapkan persiapan kontingen kekejohanan itu. Kita kena terbang ke Kuching. Jadi sebab itulah mereka perlukan dana yang lebih. Tetapi agak last minute untuk persatuan datang approach kepada pihak kerajaan negeri. Jadi kita pun agak sukar untuk mendapatkan dana. Antara sokongan luar ialah Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia, iaitu Malaysian Deaf Sport Association and MFD. Ia berperanan dalam mengembangkan sukan bagi masalah berpendengaran. Ia juga bertanggungjawab untuk menghantar atlet bermasalah pendengaran Malaysia untuk bertanding, dan ia juga mengajarkan program untuk pendidikan sukan. Luar yang kedua ialah Persatuan Orang Pekat Malaysia, iaitu Malaysian Federation of the Deaf (MFD). Ia berperanan dalam berurusan dengan agensi kerajaan dan swasta berkenaan dengan isu-isu yang memberi kesan kepada orang pekak di Malaysia. Antara aktiviti yang dilaksanakan ialah menyebarkan maklumat berkaitan dengan masalah pendengaran, bahasa isyarat, asas komunikasi, pendidikan, sokongan keluarga dan bantuan kebajikan, kampen motivasi dan kaunseling rakan sebaya. Sokongan luar yang ketiga ialah World Federation for Deaf Blind WFDB. Ini adalah persatuan daripada antarabangsa. Ia bertujuan dalam memperjuangkan hak asasi dan peluang sama rata bagi individu bermasalah pendengaran. Ia juga menyasarkan matlamat inklusif dan penglibatan sepenuhnya dalam bidang kemasyarakatan. Rumusan. Secara keseluruhannya, masalah pendengaran membawa impak besar terhadap perkembangan kanak-kanak. Pengesalan masalah pendengaran yang awal amat penting supaya kanak-kanak menerima intervensi lebih awal. Intervensi awal lazimnya memberi keputusan yang lebih baik. Namun begitu, sokongan dan kerjasama yang baik antara ahli terapi, ibu bapa dan masyarakat sekeliling menjadi tunjang utama dalam keberkesanan intervensi yang diterima.